Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak dalam sesi penutup untuk ruang lanjutan lokal hari Isnin. Hari ini hari pertama minggu ni dan kita akan lihat kepada analisa pasaran ya. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Kimi, Santi, hai. Kat mana kita tadi? Saya baliklah. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita direct tengok dekat chart lah apa yang sedang berlaku. Ada banyak saya nak bincangkan mengenai chart untuk malam ni. Okey, jadi a few changes over the weekend bagi siapa yang tak ikut petang tadi saya dah jelaskan. Di mana kita dah mula melihat saya dah mula melukar arah daripada pergerakan indeks daripada satu lagi ke bawah, kita dah tukar kepada satu permulaan pergerakan motif ke atas. Tetapi ada perubahan sedikit chart dia berbanding dengan apa yang anda tengok pada sebelah petang tadi. Ni lupa nak tukar, kejap. Okey, ada sedikit perubahan daripada sudut fraktal tapi tak ada, tempat trade masih tempat yang sama kita tunggu. Di mana saya melihat bahawa pergerakan semasa nampaknya kita sedang dijangka akan membuat satu movement diagonal dalam wave 1. Indeks ni kecuali satu je, FTSE 100 Jadi disebabkan oleh struktur FTSE 100 yang jelas, saya ambil untuk FTSE sebagai kita punya map semasa di mana semasa untuk fraktal semasa adalah minor fraktal, maksudnya hourly punya struktur, dan kita menjangka satu lagi pergerakan ke atas, dua higher high sebelum satu correction berlaku, sebelum correction ini berlaku. Tetapi the thing is, untuk US indices, kita ada untuk US 500 dekat sini, high semasa, movement semasa belum lagi melakukan higher high. Ini maksud saya, dia belum lagi break di atas ini. Dia belum lagi break. Apa besar sangatlah pula. Sekejap kecil sangat. Okey, dia belum lagi break high yang ini. Maksudnya setakat ini kita cuma ada internal low high, higher low, higher high. Sekiranya dia break dalam 5 atau 9 atau 13 hari-hari kita cerita yang sama, sekiranya satu ni break dan membuat higher high dalam fraktal ini, kita akan trade wave 2 tadi dalam 3 wave pullback untuk long. Sekiranya itu berlaku, kita lihat lain-lain US index, kita ada Dow Jones semasa belum lagi break high. Jadi movement sekarang ni kita tengok dekat H4 semasa adalah 1, 2 dan 3, belum lagi break high. Saya nak tengok dia buat 4. Kalau dia break high, buat higher high 1, 2, 3, 2 ni kita akan trade kalau itu berlaku. Lain daripada tu, saya tak melihat kepada US index semasa, S&P 500, Dow Jones, tak ada. Nasdaq benda yang sama, movement semasa belum lagi membuat higher high. Setakat ini bounce dia adalah dalam 3 wave, 1, 2 dan 3, belum ada apa-apa. Sekiranya dia extend 4 dan 5, break high di sini 1, 2, 3, kita akan cari untuk long. Hanya jika itu berlaku. Santi, dah bunyi macam CD rosak. Hakimi, tiap-tiap hari Zul cerita sama.
Dia tak ada, dia tak ada. Nak buat macam mana? Kalau tak ada, nak cakap ada macam mana kan? Dia tak ada. So, tak ada lah. Untuk US Index, tak ada. DAX pun sama, movement yang sama, tak ada higher high. Sekiranya struktur semasa breakout higher high dalam 5 wave, 3 wave structure, kita akan long. Wassalam Munir. Tiap-tiap hari, Santi dah hafal lah. Zul tak payah. Zul cerita sama. If you realize Santi, I've been talking about this many years. Cumanya sekarang ni lebih kepada apa? Lebih kepada charts ya. Is the same dalam fundamental, is the same dalam ni because we are talking about what apa yang reflected dekat chart ya. So hanya jika yang ini break atas. Sekarang ni tak ada. JP225 ni structure ni memang kita unless dia break high di sini. Unless dia break this high ya. Unless dia break this high. Lain daripada tu tak ada. Ini yang ada. Setiap hari tanam anggur. InsyaAllah boleh dijual anggur tu gini. Tak apa. Okey. Yang ini kita ada break higher high. Ni dia Kimi. Yang ini kita ada break higher high. Yang ini ya. Movement semasa break higher high. Cumanya kalau anda kira lekuk dia, dia baru saja lekuk ketiga. 1, 2. Macam mana kita tahu 1, 2, 3? Kira ni lah. 1, 2, 3. Baru 3. Jadi ada tunggu 4 dan 5. Dan sini akan ada divergence. 3 wave. Wave 2 ni. Ni tempat kita long. Tu setup kita. Tu dah nampak kan Kimi macam mana? Tapi ni dekat daily bang. Ya. Itu trading dekat H4, H1. Kalau benda sama berlaku dekat M1, anda pun boleh buat kalau anda trade di time frame yang lebih rendah. Trend tu kepada apa time frame yang anda tengok. Jadi trend ini adalah hourly punya trend yang ini, yang sekarang ni. Kalau anda perasan chart-chart saya, anda perasan tak color nombor-nombor tu sama? Kimi, Santi tahu dah. Munir, perasan tak chart-chart saya, chart ni semua, anda tak nampak satu biru. Anda pergi dekat DAX. Kita akan habiskan struktur ini satu biru. Itu map. Nampak? Yang tak sama cuma JP225. Yang lain-lain ni semua sama. Kita sedang habiskan struktur daily ya, yang biru ni. Daily lah. Yang struktur biru ni. Color code sama. Jadi kalau kita nak pergi ke Sabak bernam, kalau kita ikut basically jalan dia lebih kurang sama. Kita tahu kita masuk Mukim, kita masuk daerah, fractal. Itulah market dynamic Santi. Soalan yang anda tanya, momentum ataupun struktur yang anda lihat, I am looking at what time frame fractal, at what move in which time frame. Itu fractal. If you can incorporate that dalam anda punya hearing you. Boleh dengar saya tak? Boleh dengar saya tak? Keluar dia punya ni pula. People are having trouble hearing you. Try moving closer to your mic or move away from background noise. Tak ada background noise. Boleh dengar saya tak? Audio saya okey tak? Dia tak akan semua sentiasa sama Munir. Kadang-kadang kita ada isu seperti dekat Jepun, thank you. Kita ada cerita politik dekat Jepun, kita ada Jepun yang bersebelahan dengan China, polisi yang sedang bertukar dekat China, kita ada Hang Seng yang lain dia punya struktur, menyebabkan kita ada KLSE lain, kita ada untuk Hang Seng, kita ada Nikkei yang juga lain. Asian punya indeks, anda tengok kepada topix lain sikit, anda tengok Kospi, dia lain sikit. Tetapi yang lain-lain indeks dekat belah Western,
basically sama. Azim, ada Azim, senyap ya Azim. Dengar. Okey, jadi nampak cara saya melukis, sebab itu saya lukis cepat. Sebab dia, kita akan tengok, okey, ni aku tengah tengok apa time frame. Structure ni, trend apa. Sekarang ni movement structure apa. Kalau satu dia buat lain, tiba-tiba dia pecut ke, dia jatuh apa ke, then kita akan tengok time frame lain, kita akan tengok lain-lain instrumen kan. Dia terpengaruh tak? Kalau terpengaruh, dan kita akan tukar kepada yang leading tadi ya. Yang leading dalam sini siapa? Yang leading dalam ni UK. UK ni break. Yang lain-lain tu tak break. Jadi kita lukis ikut dia yang clear, yang break. Itu confirmkan bahawa struktur pembetulan ini dah habis. Sebab tu kita lukis 4 semua habis kat situ. The thing is, dia baru 1, 2, 3. Tunggu 4 dan 5. 1, 2, 3 kita trade lah. Itu je. Tak apa. Minggu depan kita start pening balik mengenai struktur ni. Hari Jumaat ni, kita akan ada sesi struktur asas dahulu. Lepas tu kita akan masuk kepada kepada dynamic semua minggu depan. Hari Jumaat, make sure jangan miss hari Jumaat dan juga pada minggu depan. Minggu depan kita akan revise balik. Bagi siapa yang dah ikut tapi masih cuba nak faham, try ikut pada hari Jumaat ni dan juga hari dan juga minggu depan. Okey, itu adalah untuk indeks. Lain-lain tak ada. Indeks cuma UK 100 yang kita ada peluang. Lain-lain belum ada set up. Belum buat higher high kan. Dah tengok dekat chart pun dah tahu kan. Dia tengah-tengah. Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. Kita ada US index 1, 2, 3, 4. Dia baru naik macam ni. 1, 2, 3. Baru macam tu. Ini adalah semua yang lain. Satu je yang ada macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Satu je. Iaitu UK 100. Tak tengok chart lukis macam ni nampaklah pula kan. Tengok dekat chart dia nampak nak entry. Itu maksud dia. Jadi kita kalau dia buat 1, 2, 3. Then sorry. Kalau dia buat 4, 5. Ni yang tak ada lagi yang color lain ni tak ada lagi 1, 2, 3. Ni tempat kita entry. Kita entry macam ni. Dan kita jangkakan sini akan ada extension 3, 4 dan 5. Tu maksud kita. Lukis macam ni nampak. Bila dekat chart kan, dia tengok nombor Elliott wave tu dia pening kepala. Tengok macam ni, tu maksud dia. Kan? Ni adalah 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru dan 5 biru. Habislah dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak kan benda ni kan? Boleh? Masa wave 2 tu nanti, waktu tu adalah yen punya kekuatan. Yen ataupun US dollar punya kekuatan. Pada waktu wave 2 tu. Boleh tak long euro US dollar pada waktu ni? Ataupun short? Tak ada. Ada soalan mengenai indeks. Saya tak dapat nak jelaskan lebih jelas daripada yang ini. Nampak tak yang ini? Azim, Santi, Joe, clear. Tu suara tadi. Munir, nampak Kimi dah sakit telinga. Zul cerita sama tadi, sama ni sama. Cuma fraktal bertukar. Okey, itu adalah untuk indeks. Ada soalan untuk indeks?
I think it is very clear, kecuali untuk JP225 ni, dia boleh ke atas. Kalau dia ke atas, kita akan habiskan Y di sini. Clear kan? Okey, tak ada cara lebih clear lah saya jelaskan. Kalau anda dah ikut kita punya sesi-sesi selama ni, itulah yang clear. Okey, itu adalah untuk indeks. Jadi kita ada satu yang ada set up. Okey, USD JPY. USD JPY nothing. Semasa kita dah dalam equal leg. Okey. USD JPY, kita dah masuk dalam kawasan resistance. Euro US dollar pun sama. Kita dah masuk dalam kawasan support. Let us lihat balik kepada benda ni. Kita sedang jangka wave 5. Okay. Wave 5 dalam indeks adalah fixed dynamic. Fixed dynamic ada dua. Sama ada fixed dynamic bersama dengan US dollar strength ataupun negatif US dollar. Antara dua. Boleh? Apa yang kita ada tadi? Tak ada Abang Zul nampak jelas. Apa tu? Tak ada Abang Zul nampak. Tak ada Abang Zul nampak jelas. Okey. Tak ada saya nampak jelas. Boleh. Tu tanda dah bagus lah, Azim. Bolehlah saya bersara kan. Okey. Fixed dynamic ataupun last sekali di mana kita ada pergerakan biasa lazim dalam pasaran. Dalam fixed dynamic, indeks sideways ke atas. Maksudnya, indeks naik ke atas tapi tak pergi pecut. Tak ada momentum. Wave 5 punya sifat. Yang tu semua faham, Wave 5 punya sifat, dynamic ni semua saya ambil sifat wave dalam Elliott wave. Saya boleh gunakan Wyckoff, saya boleh gunakan dia punya fasa-fasa move tu, Saya boleh gunakan yang lain-lain. Saya gunakan Elliott wave sebab dia menjelaskan kepada sifat wave 5, fixed dynamic ni, di mana sifat wave 5 pergerakan kurang momentum. Boleh? Volume lebih rendah, momentum lebih rendah. Biasanya keseluruhan 3/5 ni kita akan melihat ini. 3 dan 5 tadi adalah kepada time frame ini, kepada yang ini, iaitu kepada weekly, weekly punya structure, weekly dan daily punya structure. Ini tak cukup cat ni. Sama je lah. Anda akan dapati pergerakan menunjukkan mana kita. Pergerakan sedang menunjukkan divergence. Boleh? Kita ada dekat weekly yang baru saja reset. Wave 3 ni. Wave 3 reset wave 4. Snake reset wave 4. Nampak? Di sini kita ada snake ataupun sideways move. Sideways reset. Ini pun ada dekat weekly tadi adalah ada ini weekly tadi, ada divergence, menunjukkan ini adalah 3 dan sedang menghabiskan wave 5. Itu dekat weekly, dekat daily tadi. Ni dekat daily tadi. Yang ini. Ini kita nampak berlakunya divergence. Boleh? Itu semua sifat-sifat asas dia yang kita cover dalam struktur asas dan juga struktur motif dalam Elliott wave kan. Itu yang kita gunakan dalam market dynamic. Okey, sifat wave 5 pergerakan ke atas dalam indeks. Pergerakan ke atas untuk indeks. Indeks bukannya trending. Indeks sideways ke atas, wave 5. Wave 3, indeks ke atas. Itu maksud dia. Boleh? Okey. Itu indeks. Sekarang ni, kita sedang lihat
USD JPY menghabiskan 3 wave dan berada dalam kawasan resisten. Kita ada Euro US Dollar yang melengkapkan, ini adalah dua kemungkinan untuk Euro US Dollar. Nombor satu adalah seperti yang saya lukis sekarang, di mana kita sedang melihat zigzag. Mind you, movement ini boleh habis macam ni. A, B dan C, A, B dan C, even W, X dan Y, tak kisah, habis W, A, B dan C, X, dan ini adalah A, B dan C, Y. Lepas tu kita pecut ke atas. Habis kat sini je. Tak ada dah ke bawah ni. Kalau ini berlaku, Euro US Dollar ke atas ada dua. Sama ada Euro yang kuat ataupun US Dollar yang lemah. Antara dua. Betul? Dalam keadaan ini, saya lebih prefer sama dia buat satu lagi ke atas. Dalam dua-dua yang saya lukis ni, dalam dua-dua senario, apa common denominator dia? Apa common denominator dia? Nombor satu yang kita lukis ni, 3 wave, W, X dan Y, ataupun A, B dan C, sama ada kita buat 7 swing ataupun 3 swing. Tak kisah 7 swing ke 3 swing ke. Yang penting dia berada dalam kawasan support. Nombor 2 adalah kepada US Dollar JPY kat sini. Dua-dua sedang menjangka kelemahan US Dollar. Dua-dua keadaan di situ. Bagi mereka yang position trade, maksudnya anda pegang 3 bulan, 3 tahun, whatever. Bagi mereka ada yang pegang lama-lama, dia masuk chart tengok sebulan sekali ya. Ini adalah masanya untuk anda mula melihat kepada setup anda untuk nak short US Dollar. Faham? Ini adalah masanya untuk anda melihat peluang untuk nak short US Dollar. Nampak? Euro US Dollar sekarang berada dalam equilibrium. GBP US Dollar dijangka buat pergerakan ini. Do you think ini akan berlaku tak Santi? Azim, saya tak nampak pergerakan ini berlaku. Tapi saya tak dapat nak lukis ke atas lagi sebab tak ada sebab untuk saya nak tukar dia. Masih belum ada sebab. Cuma kalau dia turun ke bawah ni kita akan long. Jadi Euro US Dollar akan buat satu lagi low. Tapi ingat dia tak perlu buat satu lagi low. Kalau GBP US Dollar truncat dekat sini dan 4 ni break 2, itu tak boleh menjadi motif kan? Itu tak boleh menjadi motif kan? Sebab kita nampak 1, 2, 3. Kalau ini 4 ni break 2, ini jadi apa? Ini jadi W, X dan Y. Ini jadi W, X dan Y. W, X dan Y, kita ke atas. Kalau itu berlaku, dan anda tengok chart saya awal tadi kan Kimi, Munir. Chart saya semua sama kan? Kalau GBP US Dollar 4 kat situ break 2, anda rasa apa jadi kepada Euro US Dollar kat sini? Saya akan lukis macam mana. Nampak? Ini semua saya akan tukar kepada
benda ni. Semua ni saya tukar. Nampak dah kan? Macam mana Zul lukis? Tu dia. Semuanya berkaitan. Semuanya map yang lebih kurang sama. Of course, kadang-kadang dia tak dapat, memang tak dapat lah. Macam Yen tadi kan. Macam Nikkei kan, saya tak dapat lukis macam tu. Jadi kita kena lukis edit wave kepada dia. Tetapi yang lain-lain tu, tu. Nampak dah macam mana anda berfikir. Kalau itu berlaku, then AUD US dollar kat sini, semua ni saya tukar. Ini akan jadi benda lain. Ini tak. Ini masih kekal. Ini dah habis. Kalau anda tengok dekat chart, kita ada commodity dollars. Kesemua commodity dollars ni saya lukis ke atas. Dua je, tiga je. Euro US dollar, GBP US dollar, U-Chef tak ada dekat dalam MT5 ni. Saya tak lukis dia. Dia ada tapi saya tak lukis dia. Pemilihan fraktal tu yang penting. Sebab kalau WXY kita tahu market tu macam tu. Tapi kalau dia A, B dan C, kita tahu apa dinamik dia. Sebab kalau AUD US dollar mula naik dekat sini, AUD JPY kat sini, saya akan mula lukis naik. Kalau ini lukis naik, ini tak dapat lukis ke bawah. Ini lukis ke atas. Jadi, di sini akan wave 3 dekat sini. Kalau kita lihat kepada fraktal yang saya guna pakai, yang sekarang ni, yang kecil-kecil, mana AUD JPY pula tadi? Bukan AUD JPY, bukan lain. Kalau kita tengok kepada pemilihan fraktal di sini, anda rasa dekat sini kan, wave 1, wave 2, soalan saya. Wave 3 ni, dia extend ataupun dia diagonal? Munir, Kimi, Santi, Azim, Jo, wave 3 kat situ, dia diagonal. Banyak beza dia tau. Ataupun motif. 1618. Diagonal atau motif? Teruk A jadi macam kosong. Extend. Cantik Azim. Nampak? Pemilihan fraktal. Kalau kita lihat, saya tak nampak EU tu nak jatuh lagi. Kita mungkin dah habis. Saya tak nampak GU tu jatuh lagi. Saya tak nampak U-Chef tu naik lagi. Ada sinar-sinar tak? Macam mana? Jadi kalau kita ada any index yang ada setup, iaitu UK 100 tadi, kita trade dia. Any index lain yang buat juga, kita trade dia. Any yen pair, kalau index extend, yen pair akan extend. Kalau any yen pair ada setup, EJ tak ada setup, tak break. UJ tak ada, ini dah sampai resistance. EJ tak ada. GJ break. Wave 2 extend, 3 dalam 3 extend. Kita trade. Sebab index extend, yen lemah. Waktu itu dalam yang sini fixed dynamic, sekiranya wave 3 extend, yang kecil-kecil ni, bukan kecil-kecil pun. Ingat, yang ini tadi weekly, daily.
Hourly kat sini, kita akan ada apa? Hourly kat sini, kita akan ada indeks dinamik. Dalam yang kecil-kecil dia. Sebab dekat sini, kita jangkakan dia extend. Keseluruhan struktur fixed dynamic. Kecil-kecil dia, pecahan fraktal kecil dia, kita ada indeks dynamic. Sebab wave 3 extend. Boleh? Nampak tak benda? Dia ambil masa untuk anda nak follow dia step by step. Tapi kalau saya cuba hari-hari saya terangkan benda ni sebenarnya. Hari-hari saya terangkan benda ni. We are expecting kita ada FTSE tadi yang kita boleh trade, kita trade dia, yang lain-lain tak ada. Kita pada masa yang sama, kita juga akan cari peluang dekat yen pair. Dekat yen pair, GJ bila berlaku wave 2, sebab kita apa dia duk. Okey, kalau ini buat wave 2, kita akan masuk dekat sini untuk GJ, AUD/JPY, benda yang ini tak ada sebab ini tak buat higher high, dia tak buat higher high. Dia buat higher high kat sini, itu internal, dia tak break lagi. Ini baru satu fraktal. Kalau dia break high kat sini, then kita ada fraktal yang lebih besar. CAD JPY, ini ada setup. Dua ni kita cari peluang nanti. Antara dua, iaitu kawan ni dan kawan ni. Boleh? Jangan trade dua-dua. Antara dua. Bila turun yang tu nanti, waktu tu anda akan dapati orang alamak habislah market, jatuh. Anda akan dapati news semua tak cantik dalam market. CNN keluar, Bloomberg, Reuters, semua cerita dunia nak kiamat kalau dengar cerita dia orang. Masa wave 2 berlaku. Okey? Waktu tu anda ikut kepada structure market. Wave 2. Kenapa kita extendkan? Ini dapat jadi wave 3. Dapat kan? 3 biru. Kenapa yang tu penting tadi, Azim? Sebab kalau nak lukis, saya boleh lukis ini sebagai 3 biru kan? 4, 5, lepas tu kita turun jatuh ke bawah. Betul tak? Saya boleh lukis ini sebagai 3 biru. 3 biru ni. Mana birunya? Hilang pula biru. Saya boleh lukis ini sebagai 3 biru kat sini. Biru kat sini. 3. 4. 5. Lepas tu reverse jatuh bawah. Biasa. Itu biasa. Kalau itu tak berlaku, dia tak dapat jual news dia. Kenapa yang tu penting? Kita expect extension tadi. Faham dah kan kenapa kita expect Munir? Kimi, faham kenapa, Azim? Faham tak kenapa kita expect extension tadi? Tak perlu saya ulang balik ya. Jadi, sini kita extendkan wave 3. Faham? Wave 1, wave 2, wave 3 kat sini extend. Itu maksud saya. Boleh? Lama, 2 minggu, 3 minggu aku ikut Zul. Malam ni ada sinar sikit. Hopefully itu yang anda sedang sebut ya. Ataupun, push, lagi pening aku ni. Jangan sebut benda tu. Jangan sebut lagi pening. Kena faham lebih banyak lagi. Itu saja. Sentiasa positif. Saya cuba terangkan guna bahasa hari-hari. Bukan mudah. Tapi saya cuba untuk anda lihat apa yang kita sedang lihat daripada sudut correlation pasaran. Jadi, wave 2 kat situ nanti, itu bukan wave 4, itu wave 2. Sebab kita nak extendkan wave 3. Saya harap anda faham kenapa kita nak extendkan wave 3. Sebab kita jangkakan di dalam yang kecil kat sini akan ada indeks dinamik. Jo tolong sebut aha moment. Jo lama dah Dia je action.
Satu. Saya cubalah. Betul bang. Hari-hari follow. Habis tengok YouTube. Habis tengok YouTube. Berehatlah juga. Saya pun rehat. Saya duk tengah create base COC ni kena attack hilang 40 trofi. Legend. Orang tak main multiplayer lain. Orang main Legend League. Sebut dia. Pening sebab salah tak hat-trick. Betul tu Ustaz. Tapi gol dia. Hujung minggu yang indah. Saya amat gembira hujung minggu ni. Faham kenapa kita extendkan wave 3 kat sini? Biarpun kita tengah tengok fixed dynamic di mana momentum tak ada, tetapi sub wave dia ada momentum. Sub wave dia ada momentum. Saya tak dapat nak katakan bahawa tak ada momentum. Anda try tengok RSI dekat JPY tu. Apa yang anda sedang nampak? Tapi ini dekat daily Apa yang sedang anda nampak dekat kawan ni sekarang ni? Kawan ni sekarang ni. Nampak tak? Nampak tak kita habiskan wave 3 kat sini? Azim punya lambat nak faham. Oh, kita lag. Nampak tak? Bahawa ini extend. Ini sebenarnya wave 3 ini kat sini. Ini wave 4. Dan sebenarnya kita dalam wave 3 ke atas ni. Ini nantilah saya update dia. Boleh tak tengok RSI ni? Itu RSI tertinggi dalam structure ni. Nampak? Mana ni? Tu. Ni tak nampak juga, tak tahu. Ini, breakout ini datang dengan momentum. Boleh? Ini, lain. Ini extend. Kita dalam 1, 2, 3, dalam 3, dalam 3. Boleh? Okey. So, ini kena masuk ke JPY ni. Reset balik, betul? Nampak kan? I hope anda semua mula melihat Saya akan alihkan satu ni ke sini. 1, 2, kita dalam 3, dalam 3 ke atas. Ini adalah satu structure. The whole thing ni satu structure. Reset. So ini satu. Ini nanti saya update. Esok lah. Esok cuti. Jangan tengok YouTube lebih sangat, Azim. Besok cuti. Besok cuti. Baca Al-Baqarah ke, hafalkan Al-Baqarah ke, bukan ke elok daripada tengok muka saya kat YouTube. Lagi elok. Kan? Hafal surat Al-Baqarah. Esok. Boleh? 10 ayat lazim, budak-budak pun tahu. Tu yang Al-Baqarah tu. Boleh, Zim? Kuarter keempat 2021, aku hafal surah Al-Baqarah. Kan ke elok? Okey? Ni 1, 2. Faham kenapa saya akan tukar benda ni? Dan kita masuk 3. Sebab itu ini kita tak dapat nak miss. Kita tak dapat nak miss. Ataupun mungkin saya cuma letak 1, 2 kat sini. Tengoklah macam mana whether ini adalah 3 tengok whether saya, sebabnya kalau saya letakkan 3 dalam 3 terlalu ni, yang dekat indeks tadi akan extend. Faham tak? Kalau saya letak 3,
3, 3 dan kesemuanya 3. Yang dekat sini akan extend. 3 ni akan naik ke sini. Lay. Oh, lay baru masuk. Dah panjang saya terangkan daripada awal tadi, lay. Kalau rajin pergi tanya dekat Azim tu apa link YouTube, pergi tengok nanti. Siapa yang ada rekod kat YouTube. Dah panjang cerita depan tadi. Saya tak nak ulang. Okey. Asalkan anda tak short index, anda okey. Siapa yang short index, bye-bye. Saya dah bagi tahu benda tu dari tahun lepas. Masa market jatuh tahun lepas, bulan 3, saya cakap jangan short, kita cari long. Dari tahun lepas sampai sekarang. Tak pernah kan saya tukar, saya suruh sell index kan. Tak ada. Macam mana anda nak lukis yen flat? Macam ni. Ini wave A, B dan C ya, mungkin masih boleh flat. Kita takkan lukis flat kalau tak dapat cara lain. Tapi yang ini berserta dengan GJ ni, anda tak dapat nak lukis flat. Faham ni? Boleh tak jadi flat? Boleh. Sekarang ni baru 3 wave. Sebab itu anda kena tunggu keempat dan kelima. Barulah anda trade dia. Dah jelaskan tadi, panjang jelaskan tadi. Sebab kita tengah menjangka di dalam sini untuk berlaku index dynamic. Sebab itu pullback dia kita trade. Boleh? Ada soalan lain? Yang saya cari adalah UK 100 cash. Yang kedua adalah kepada CAD JPY. Yen pair 2 ni adalah yang sama dan GBP JPY. Kesemua ni ada high. Kecuali anda juga ada Chef JPY. I would rather pilih antara dua ni daripada sudut liquidity. Okey, ni satu set, ini satu set yang sama. Jadi ini pilih satu, jangan trade dua-dua. Ini set index, jadi ini anda boleh trade dalam yang lain. Dolar, bagi mereka yang position trade, anda boleh lihat kepada EU. Position trade, bukan mereka yang trade hari ni, malam ni nak profit, tak. EU untuk satu jangka masa 3 bulan dan ke atas bagi mereka yang position trade. Saya tengah build position saya untuk position trade untuk EU. Bagi siapa yang tak tahu, position trade, you can do pyramid. Anda boleh Google benda ni. Pyramid punya management, pyramid punya trading, position size, pyramid, di mana bawah ni base dia anda kirakan macam core position anda yang awal-awal, yang tu lot besar. Anda kirakan, okay, the whole thing ini saya akan bagikan dia kepada 3 kategori, 3 money management. Ni yang pertama. Yang pertama ni core. Untuk position ni katalah saya cuma risikokan, contoh kita letak $30. Kalau kena stop loss, hilang $30. Okey. Ni kalau nak layer lah. Kalau nak layer. Contoh, $30. Saya bahagikan dia kepada 3 position. Saya tak jenis yang layer, tak pandai saya macam tu. $10, $10, $10. Satu position. Kalau kena stop loss, hilang $10. Okey. Kalau dia kena stop loss, tak enter dah. Dia naik ke atas, suka hati dia lah. Aku dah tak nak trade dia. Faham? Okey. Yang kedua adalah, katalah size stop loss ini adalah kepada bawah 1618 tadi. Bila dia mencecah, itu stop loss yang sama. Stop loss yang sama. Anda nampak dekat chart kan?
Yang kedua adalah bila dia mencapai 1R. Goal ada, Kamal. Dekat grup, dekat Discord, kan ada. Dekat Discord, kan ada. Cat-cat ni semua ada dekat Discord, Kamal. Goal. Sekejap, saya save dia macam ni. Goal, anda tak update goal. I've been saying that. Nah, ni tak jelas. Sekejap. Alah. Okey. Goal, ini boleh naik ke atas, ini boleh turun ke bawah. Tak, Kamal. Kat sini. Saya save dia kat sini. Anda buka link-link ni dekat grup. Dia keluar macam ni, kawan. Pergi dekat link dekat macam ni kat sini ya. Mana Discord kita ni? Mana Discord kita ni? Kejap. Saya cari dulu. Hilang tak dia? Okey. Mana Discord kita? Kejap dia update. Link yang dekat TradingView memang kita tak pakai dah. Ya, sebab XM tak bagi kita pakai ni. Jadi kita pakai MT5 ya. Jadi anda pergi dekat ni, mana dia? Market Outlook ni, anda pergi dekat ni. Dropbox ni, nampak? Anda nampak benda ni. Boleh kawan? Pergi dekat chart back. Lepas tu chart yang saya update tadi dah ada kat situ. Ni semua chart dia. Ni chart tadi. Dah ada kan? Nampak kan? Ni semua. Wassalam. Kalau pakai phone, anda kena download apps Dropbox ya. Anda tak payah buka akaun pun. Free. Boleh? Lagi senang. Sama-sama. Semua chart tu ada. Lagi cepat sebenarnya daripada TradingView. Saya nak save dia. Kalau saya buat TradingView, buat kat sini juga, tak sampai berapa saat je saya nak save dia. Boleh ya? Semua chatnya ada. Ini maybe ke bawah sikit. Ini dah W, X, Y, A, W, X. Tak, masih yang sama. Tapi goal I'm not interested. Okay, kita tengah cerita apa tadi ya? Kamal, lupa dah Mal. Cerita apa tadi Mal? Piramid. Okey, anda bila kita dah sampai 1R, saya akan cuba untuk mencari setup second. Faham? Setup tetap sama, bukannya main masuk je. Bila kita dah 1R, bila dah ni BE tetap 3 wave. BE tetap 3 wave 50%. Jadi kita akan keluar partial. Yang ini keluar partial. Keluar separuh. Tutup separuh. Jadi kita ada $5, $5. Anda dah ada cover untung yang first Faham? Lepas tu anda set bawah lowest swing. The moment position ni dah capai 1R, bila ada setup, katalah kita ada buat benda macam ni, saya akan cari entry lagi. Ini lain daripada portfolio trading tau. Ini portfolio melabur. Faham ni? Kalau kita ada setup untuk masuk lagi, then saya akan masuk lagi. Tapi ini portfolio
position trade. Position trade ni setahun mungkin 4-5 kali sahaja trade. Setahun 4-5 kali sahaja trade. Itu position. Kalau orang sebut position trade, tiap-tiap bulan 2 kali dia masuk, itu bukan position trade. Itu nak menerit jadi itu lain. Itu swing. Position trade Boleh? Kita bincangkan goal lepas ni Kamal, lepas ni. Okey. Ini untuk euro US. Dan dan saya akan gunakan duit yang saya tutup tadi. Munir, duit yang saya tutup tadi untuk buka second position di sini. Berapalah dolar dia untuk buka second position. Dan third position, bila kita first position dah sampai 2A. Yang position pertama, yang kedua ni, kita pun dah BE 50%. Dan saya gunakan duit untung yang second ni untuk masuk third position. By that time, position pertama ni, kita dah alihkan stop loss dekat second position punya entry. Swap free, betul. Berapa percentage portfolio? Saya macam ni, Le. Saya bezakan portfolio saya. Kalau anda baru buat, mungkin anda ada ada modal $1,000 ke, dan anda gunakan dia untuk trading. Ini bukan trading, Le. Ini melabur. Jadi dia macam anda tanya ada berapa duit dalam akaun saya. Jadi macam mana saya nak jawab tu? Kalau saya tanya, anda ada berapa ringgit dalam akaun anda sekarang? Bukan dalam akaun trading, dalam akaun bank. Jadi dia bergantung kepada anda, sebab saya lebih lihat kepada pelaburan instead of trading. Ini akaun trading. Swap free account, exactly Santi. Exactly. Kalau swap account is try to look for instrument that has positive swap to do that. But mostly instrument nowadays are negative swap, so it's not advisable. Okay, it's not advisable because by long the cost kadang-kadang, unless you are trading, it's not advisable to hold too long. Faham kan? The charges satu lot $16, $32. Faham ni? Kita gunakan duit market dan kita build in. Anda tak guna duit anda. Anda punya initial tadi cuma kata $30 lah. Tak ada duit anda. Duit anda yang first saja. Risk anda adalah tetap asal, iaitu 1A. Risk anda tetap 1A. 3 minit lagi. Okey, gold. Faham piramid ni? Ini untuk position trade, bukan untuk trading. Ini untuk position yang memang 3 bulan letak alert, lepas tu lupakan dia. Dah tak ada tengok dah. Okey, gold dah. Faham ini? Kalau tak faham, tanya pada hari Khamis. Yang piramid ni, tanya saya pada hari Khamis bila kita cerita pasal position size. Position sizing model. Okey, gold. Siapa nama tadi? Munir, bukan, Kamal. Gold kat sini, it could finish benda ni tau. Satu saya letakkan benda ni. Gold boleh habis. Gold tak trade. Pada waktu ni, gold tak ada, dia boleh habis. Dua ni boleh habis kat sini. Kalau betul US dollar lemah, gold boleh habis kat sini. Pada masa yang sama, kita juga jangka untuk indeks akan ada satu motif wave. Sebab itu kita masih boleh ada pergerakan ini. Dah masuk dah Santi. EU dah ada dekat sini. It's not in the market outlook because it's not 3711. Santi, tarik your Fibo. This one been around for since last week. Tu. Itu adalah untuk EU tu.
Dah ada, tarik your that one. Okey, goal. Balik ke cerita goal tadi. Goal, dua ni boleh habis kat sini. Cumanya kita tak ada cukup structure untuk nak kata goal buy atau sell. Sekarang ni it's sideway. Sekarang ni is sideway. Sebab tu saya tak minat untuk gold dan kalau dia bawah, turun ke bawah ni kita akan long. Dia break high kat sini, then kita akan long bila pullback. Sekarang saya tak dapat jawab anda, gold buy atau sell. Dia sideway. Silver pun sama. Totally sama. Kalau dia buat ke bawah ni, kita akan long. Break atas ni, kita akan long. Bila dia, anda tak short dia. Okey? Hoi, cepatnya masa. Semua tahu chart kat mana? Okey, semua tahu chart kat mana? Dah nampak dekat Discord tadi? Okey, jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu. Saya ada FB live saya hari Rabu, ikut dekat XM punya FB page. Anda berpeluang untuk menang USD $300. Ikut cabutan bertuah. Kita banyak kali sebut benda tu dalam sesi saya, soalan utama dia. Semua ikut saya punya sesi ni, anda akan tahu jawapan dia, insya-Allah. Jumpa lagi pada hari Rabu. Besok tak ada sesi, cuti. Kita Ruang Lanjutan Lokal akan kembali seperti biasa pada jam 1 hari Rabu bersama Zatul dan juga Irina sebagai host anda, serta kami sebagai instruktor anda. Jumpa lagi pada Rabu. Selamat bercuti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.